Call is now being recorded. Boleh mula tak? Boleh mula Kak? Boleh mula Ustaz. Sila. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yassir wa ba'd. Saya muliakan Kak Faridah, para ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak yang semua mengikuti majlis bacaan ataupun majlis tafsir bagi surah Al-Mulk pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada semua, kesihatan dan dipanjangkan umur berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua, pada pertemuan yang lalu kita dah bincang tentang secara umumnya berkenaan dengan surah Al-Mulk dan tafsiran ayat yang pertama bagi surah Al-Mulk, mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, suara pelan, suara kuat, okey suara okey ya. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita dah bincang berkenaan dengan ayat tersebut pada beberapa minggu yang lalu. Kemudian hari ini kita akan masuk alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Pun kita bincang secara umumnya tentang ayat ini pada minggu yang lalu. Jadi saya ulang kembali apa faedah yang kita boleh dapatkan dalam ayat yang kedua, iaitu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi semua dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan bahawa Allah lah yang mentakdirkan adanya mati dan adanya hidup. Dan tujuan apa Allah Ta'ala menjadikan mati dan hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya adalah untuk menguji kalian dan menzahirkan keadaan kita semua yang mana yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur. Dan Allah Subhanahu wa taala lah Maha Al-Aziz, yakni Maha Kuasa dan Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Dalam ayat ini ada dua masalah yang dibincangkan oleh para ulama. Yang pertama, yang dimaksudkan dengan khalaqal mauta wal hayah. Apa yang dimaksudkan dengan khalaqal mauta wal hayata? Sebahagian para ulama mengatakan maksud khalaqal mauta wal hayah, Allah Ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan. Maknanya adalah khalaqakum lil mauti wal hayati. Yakni Allah Ta'ala menciptakan kamu untuk mati dan untuk hidup. Apa maknanya? Maknanya lagi, ai lil mauti fid dunya, iaitu untuk mati di dalam dunia, wal hayati fil akhirah, dan untuk hidup di akhirat. Maknanya
Jadi disebut dalam ayat ini, kata Al-Imam Al-Qurtubi radhiyallahu ta'ala anhu, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ay, yani, alladhi khalaqakum lil mauti wal hayah. Yani Allah yang menciptakan kalian untuk hidup, untuk mati dan untuk hidup. Dengan maksudnya Allah menciptakan kalian untuk mati di dunia dan hidup di akhirat. Itu maknanya. Dan kenapa didahulukan al-maut ala al-hayah? Kenapa maut didahulukan dalam sebutan ini? Karena kata para ulama, al-maut ila al-qahri aqrab. Jadi kerana ia hampir kepada al-qahr. Karena kematian tidak ada seorang pun yang boleh untuk mengelakkan dirinya daripada mati. Yang kedua, tidak ada orang yang mampu untuk melakukan perkara tersebut melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya al-maut ila al-qahri aqrab, kata para ulama mufassir, iaitu kematian itu hampir, untuk kita memahami bahawa Allah Ta'ala lah yang menetapkan segala sesuatu, yang tidak ada siapa pun yang boleh mematikan seseorang dan sesuatu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala dahulukan perkara tersebut kerana menyebutkan dan berkait dengan ayat sebelum ni, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi bila disebut maha suci Allah, maha agungnya Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya segala perkara berada di atas kekuasaannya Allah. Maka Allah Ta'ala sebutkan dua contoh yang paling besar yang menunjukkan kekuasaan Allah yang agung, iaitu khalaqal mauta wal hayata. Ini Allah Ta'ala menjadikan kehidupan dan kematian dan kehidupan. Dan kemudian sebahagian lagi ulama mengatakan bahawa daripada hadis ini menunjukkan bahawa didahulukan mati adalah menunjukkan bahawa orang-orang yang mendahulukan kehidupannya untuk kematiannya, maka mereka ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Allah Taala mulakan mati dalam permulaan ucapan tersebut, allazi khalaqal mauta wal hayata, maknanya yang mendahulukan matinya sebagai ingatan. Ja'alal maut nasba ainaih, yakni meletakkan kematian ini berada di depannya sentiasa, maka orang-orang ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan orang yang meletakkan hidupnya sahaja di depan, katanya mati nanti dulu, lambat lagi nanti. Sekarang masih hidup, kita buat yang hidup dulu. Ini orang-orang yang dikebelakangkan. Itu ayat ini sendiri membezakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, adalah dengan melihat bagaimana mereka bermuamalah dengan kehidupan mereka untuk kematian mereka, untuk dihidupkan kembali nanti di akhirat kelak dengan kehidupan yang abadi. Jadi semua dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala adzalla bani Adam bil mauti wa ja'ala ad-dunya dara hayatin thumma dara mautin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adzalla bani Adam, maksudnya merendahkan anak Adam ini dengan bil maut, dengan mati. Jadi anak Adam ni macam mana pun keadaan dia, gagah, tampan, segak, lagi ada kuasa dan sebagainya, adzalla bani Adam bil maut, maka semuanya akan mati. Bila mati, hilang habis semua perkara tersebut. Ini pernah diceritakan antara cerita yang disebutkan oleh sebahagian para ulama sufi. Diceritakan bahawa satu hari dia pergi ke satu negeri, dan ulama sufi ini pada ketika tersebut menjual permata. Jadi ketika sampai di negeri tadi, dilihatnya orang negeri tadi semuanya cuti. Tak ada seorang pun di pekan pada waktu tersebut, di bandar waktu itu. Maka ditanya, katanya mereka ada upacara dengan raja pada ketika tersebut di satu tempat. Maka dia ikuti sekali upacara tersebut. Apa upacara yang dia ikuti? Dia lihat, dia kata ada satu kemah. Kemudian dilihat raja masuk dulu ke dalam kemah.
Dan kemudian setelah tu raja pun keluar, masuk pula permaisuri dengan dayang-dayangnya ke dalam kemah. Keluar pula, masuk pula tentera, ketua tentera jeneral dan seluruh tentera-tentera pun masuk berbondong-bondong dalam kemah tersebut, kemudian keluar. Masuk pula rakyat dan sebagainya. Jadi para ulama, para pendeta semuanya masuk ke dalam istana kemah tersebut, kemudian keluar. Kemudian ditanya oleh dia apa yang mereka lakukan. Maka kata orang yang menceritakan kepada wali ini, yang sebelum dia jadi wali, dia peniaga batu permata ni. Kata dia, dalam kemah tersebut ada anak raja, yang anak tersebut adalah anak kesayangan dan putera kesayangan raja tersebut jatuh sakit dan akhirnya mati. Maka apa yang disebut oleh raja ketika dia masuk? Raja mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, aku dengan kuasa aku, dengan kedudukanku, dengan rakyat yang aku pimpin, pun tidak akan mampu untuk menghalang mati daripadamu. Jadi kemudian disebut lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan seakan-akan pertama penyesalan kerana dia tidak sempat menyelamatkan anaknya. Yang kedua, menunjukkan bahawa kekurangannya daripada menyelamatkan anaknya walaupun dia mempunyai seluruh perkara yang dia inginkan. Kemudian puteri pun masuk, kemudian general masuk pun sebut dengan apa yang mereka ada, tapi mereka tidak mampu menghalang kematian yang datang kepada putera raja tersebut. Jadi insaflah penjual permata tersebut dengan katanya, ini adalah peristiwa dan pelajaran yang paling besar dalam perjalanannya. Maka akhirnya dia berubah dan akhirnya menjadi salah seorang daripada waliyun min awliyaillah, wali daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kerana melihat dengan perkara tersebut. Karena itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk sentiasa mengingati mati. Dan Nabi mengatakan dalam hadis, aksiru min zikri hadimil ladzat. Banyakkanlah kalian untuk selalu mengingati perkara yang meruntuhkan kelazatan. Perkara yang meruntuhkan kelazatan kita adalah kematian. Jadi maknanya kalau sedang sibuk dengan dunia pada ketika tersebut, dengan maksiat dan sebagainya, kalau ketika itu mengingati dengan mati, biasanya seorang tersebut akan terhenti daripada melakukan perkara tersebut. Jadi al-maut ini adalah perkara yang menjadi peringatan yang besar kepada seorang yang ingin mengingati tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut innallaha ta'ala adzalla bani Adam bil mauti wa ja'ala ad-dunya dara hayatin. Dan Allah menjadikan dunia itu sebagai dara hayah, summa dara mautin, tempat kehidupan dan kemudian mati. Wa ja'ala al-akhirata dara jazain. Dan Allah Ta'ala menjadikan akhirat adalah sebagai tempat untuk balasan, summa dara baqain, kemudian tempat yang akan kekal selama-lamanya. Karena itu disebutkan oleh Sayyidina Abi Darda daripada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, laula thalathun ma ta'ta ibnu Adam ra'sahu. Dan kalaulah tidak kerana 3 perkara, orang ni tak akan tundukkan kepala dia. Dia akan kerja angkat kepala aja, rasa bangga, seronok, kemah lebih pada orang lain. Ini kerana tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula thalathun ma ta'ta ibnu Adam ra'sahu. Kalau tak kerana 3 benda ni, maka orang tidak akan merendahkan kepalanya. Apa dia? Al-faqr. Yang pertama faqr, kefakiran. Yang kedua al-marad, sakit. Yang ketiga al-maut. Dan ketiga adalah kematian. Jadi 3 perkara ini menyebabkan hamba Allah Ta'ala ini akan merendahkan dan menundukkan kepalanya. Dan ini adalah perkara yang sepatutnya kita ambil perhatian dan disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini, alladhi qalaqal mauta wal hayata. Didahulukan al-maut pada permulaan ini. Masalah yang kedua, sebagian ulama berbincang mengatakan bahawa al-maut wal hayah, didahulukan al-maut daripada hayah. Kenapa? Karena li'anna aqwa an-nasi da'iyan ila al-amal ma nasaba mautahu baina 'ainaihi. Itu saya sebutkan tadi. Iaitu orang yang
menjadikan kematian di depan matanya ataupun sebagai motivasi kepada dirinya untuk melakukan sesuatu, maka dia akan menjadi lebih baik disebabkan kerana meletakkan kematian selalu di depannya. Jadi kerana itu didahulukan dengan al-maut pada sebutan tentang ayat ini. Al-mauta wal hayata, dan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dalam mengaji, kalau kita mengaji nahwu, liyabluwakum, lam tadi adalah lamu at-ta'lil. Lam at-ta'lil. Ataupun kalau kita sebut juga sebagai lamu kai, yang mana dia akan menasabkan fa'il mudhari' setelahnya dengan an mudmarah, jawazan. Jadi kalau kita letak, soalan disebut dalam ayat ni li an yabluwakum, iaitu seakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian dan kehidupan ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menguji kalian. Bagaimana perkataan tujuan tadi daripada lam tu? Lam tu lah maksud tujuan tu. Jadi kalau kita buka dalam tafsir, kita buka dalam kitab-kitab terjemahan, ini Allah yang telah menjadikan kematian dan kehidupan dengan tujuan untuk menguji kalian. Bagaimana tujuan tu? Lam tu lah. Kerana lam tu lamut ta'lil ataupun lam yang menjadi sebab kenapa berlaku perkara tadi. Dan jadi kalau kita baca ay khalaqakum liyabluwakum. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian adalah untuk menguji kalian. Untuk diuji kita semua, adakah kita ini orang yang benar-benar mengikuti syariatnya agama Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Dan dijadikan mati dan hidup ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang mana yang paling terbaik pada amalnya. Yang mana yang paling terbaik pada amalnya. Karena itu kita ini hakikatnya dijadikan oleh Allah untuk mati, kemudian untuk hidup semula kembali kepada Allah. Itu kata Maulana Syekh Ratib Nabulsi dalam tafsirnya An-Nabulsi. Dalam tafsir Nabulsi disebut kata apa? Nahnu nahya linamuta. Kita ini hidup untuk mati, dimatikan. Wa namutu linahya, dan kita mati untuk dihidupkan. Ay nahya fid dunya wal mautu masiru kulli insanin fiha. Karena kita hidup di dunia dan kita ini akan pergi ke mana? Kepada kematian. Itu orang yang bijak adalah orang-orang yang sentiasa memenuhkan masa hidupnya tadi dengan perkara-perkara yang membawanya kepada kebaikan ketika dia akan berada di alam kubur. Karena itu adalah transit ataupun muqaddimah atau pintu kepada alam akhirat. Semua kita akan pergi ke tempat tersebut. Tidak ada seorang pun akan dikecualikan. Makanlah suplemen apa pun waktu lah. Makanlah makanan apa pun, masuk gym tiap-tiap hari pun, sekali akan masuk juga dalam tanah tu. Sebab tu, kalau kita bina badan kita sahaja, kita jaga badan kita semata-mata, maka tetap tidak akan terjaga badan tersebut ketika dalam kubur nanti. Akan dimakan juga oleh ulat. Dan akan terkesan dengan perubahan pada masa dan tempat tersebut, menyebabkan badan akan menjadi busuk. Tetapi ada amal yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan badan mereka tidak berubah. Antaranya adalah mengamalkan surah Al-Mulk. Itu kata para ulama, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tak akan berubah tubuh badan mereka ketika di alam kubur nanti. Yang tidak akan yabla, tak akan hancur. Tidak akan terkoyak kulitnya, tidak akan dimakan dengan tanah, tidak akan dimakan oleh ulat-ulat. Di dalam kubur nanti adalah orang-orang yang mengamalkan surah Al-Mulk. Yang dibacakan Al-Mulk pada setiap hari sebelum mereka tidur. Yang kedua adalah para syuhada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sudah tentulah para anbiya alaihi wassalatu wassalam, para nabi, mereka tidak akan dimakan tanah. Kemudian para ulama dan para salihin, kemudian para syuhada, kemudian para penghafal Al-Quranul Karim,
kemudian yang mengamalkan surah Al-Mulk. Ada orang panggil apa, keistimewaan bagi orang yang menghafal ataupun yang mengamalkan surah Al-Mulk ataupun membaca surah Al-Mulk tidak ditinggalnya pada setiap hari, maka mereka akan juga mendapatkan kelebihan ini. Nak jadi ulama payah jadi nabi pakai dak lah. Jadi nabi pula. Ya. Nak jadi nabi dak dah. Nak jadi ulama kata jadi berat ni. Dalam ulama pula tu jamak kan. Ramai tu jadi alim maksudnya. Nak jadi alim seorang alim. Bukan senang. Bukan boleh buka YouTube. Kemudian duk buat komen kat orang tu, komen orang ni jadi ulama tu. Kan? Kemudian bukan boleh nak jadi ulama ni, orang panggil sehari dia akan habiskan masa dengar ceramah saja sampai 3-40 ceramah pun tak akan boleh jadi alim kalau kata tidak mengikuti dengan sistem yang sepatutnya. Kalau nak jadi syuhada pula, kita ni bukannya orang panggil apa, jihad yang peperangan seperti zaman Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu. Jadi kita orang panggil apa, nak dapat yang tu pun susah juga. Dan kemudian apa dia? Nak jadi hafiz Al-Quranul Karim, nak masuk tahfiz balik. Kalau dah umur dekat 30-40 ni, masuk tahfiz. Takut berkelahi dengan guru tahfiz tu je lah. Dia tak boleh nak apa. Yang seterusnya yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, baca surah Al-Mulk. Ini antara orang-orang yang tidak akan dimakan tubuhnya oleh tanah. Jadi amalkan. Nabi dah sebut benda tu. Dan diceritakan pada hadis yang kita sebut pada pertemuan yang dulu, kenaan dengan seorang sahabat yang pergi buat kemah di atas satu kubur, yang dia tak sedar bawah tu ada kubur. Kemudian mendengar orang di dalam kubur tadi membaca surah Al-Mulk sehingga selesai. Dan Nabi SAW mengatakan bahawa itu adalah kubur seorang yang tidak pernah meninggalkan surah Al-Mulk dalam kehidupannya. Jadi kalaulah baginda Nabi sendiri memaklumkan tentang perkara tersebut, tapi masih lagi kita abaikan, kita masih tinggalkan lagi perkara tersebut, maka ini kerugian yang besar dan juga perkara yang sangatlah khusran dalam kehidupan kita. Sedang perkara tadi adalah sangat mudah kalau kita memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebut al-karamatu al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Karena orang yang nak kekal baca surah Al-Mulk setiap malam, tu tak kira lagi dengan surah Ad-Dukhan, tak kira lagi dengan surah Waqi'ah kalau dia baca tiap-tiap pagi. Tak kira lagi dengan wirid-wirid yang dia telah datangkan, yang dia telah bawa. Sebab tu kitab Bidayatul Hidayah, karangan Al-Imamul Ghazali radhiyallahu taala anhu tu perlu dijadikan sebagai barnamijul hayah, sebagai program kehidupan kita. Pernah mengaji kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imamul Ghazali? Kena mengaji kitab tu kalau tak pernah belajar. Karena dalam kitab itu Al-Imamul Ghazali menyusun kehidupan. Apa yang patut seorang Muslim lakukan. Ada di kalangan wali-wali Allah Ta'ala menjadi wali hanya kerana beramal dengan kitab tersebut. Buat benda ni dulu, kemudian terus benda ni sekian, sampai tidur balik. Daripada bangun tidur sampai tidur semula. Al-Imamul Ghazali susunkan kehidupan. Kamu nak kena buat apa? Kamu pergi ke masjid nak buat macam mana? Jadi semua benda disusun dan disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali radhiyallahu taala anhu. Kalaulah yang membacanya pun jadi wali kalau beramal, macam mana hak tulis tu? Penulis dia tu macam mana? Penulis tu dah luar daripada perbincangan kita. Al-ma'ruf la yu'arraf, kata ulama. Orang yang terkenal tidak perlu diperkenalkan. Ada kutub minal akhtab, dia kutub daripada kutub-kutub yang ada di dalam muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tinggalkan kepada kita tulisan tersebut untuk menyusun dan memberi cadangan kepada umat ini bagaimana menyusun kehidupan kita. Semua ada dalam tu. Nak baca kita Ihya Ulumuddin tebal sangat. Sampai berapa jilid? Kalau hak cetakan yang Darul Minhaj yang dulu 10 jilid. 10 jilid nak baca dengan guru tak ada, dengan apa semua, masalah kita nanti. Jadi baca Bidayatul Hidayah, satu jilid kecil je, satu risalah kecil. Dan diterjemah dah oleh Syekh Fahmi Zamzam, ada terjemahan. Terjemahan pula dalam bahasa Melayu kita. Jadi baca yang tu.
Bahasa Inggeris pun ada. Orang putih pun ikut. Barnamijul Hayah yang Al-Imam Al-Ghazali susun. Kita tinggal. Nah, sebab tu kitab Bidayatul Hidayah ni penting untuk dibaca. Sebab dia panggil Bidayah Al-Hidayah. Permulaan bagi hidayah. Dan bila dapat yang tu sungguh-sungguh, kita akan dapat apa? Dapat taufik. Nah, akan dapat taufik untuk melakukan kebaikan. Jadi penting untuk dibaca. Kenapa yang kita sebut macam tu? Kerana allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kerana Allah Taala menjadikan yang pertama disebut mati dulu. Kemudian baru hidup. Karena tu kalau kita lihat dalam permulaan hidup kita dalam sehari-hari, mati dulu kemudian baru hidup. Tidur. Kemudian hidup balik. Nah, kemudian berterusan, kemudian mati balik malam sekali. Lepas tu bangkit balik kita. Itu kehidupan kita sebenarnya. Karena tu Nabi mengatakan dalam hadis, An-naum akhul maut. Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata tidur itu adalah saudara kematian. Tidur tu saudara kepada mati. Hakikatnya mati pada waktu tu. Sebab tu waktu kita sebab tu waktu kita tidur, kita boleh bermimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal. Pernah tak kita mimpi ayah kita kalau dah meninggal, saudara kita yang telah meninggal, ibu kita kalau dah meninggal, bertemu balik? Itu kata Al-Imam Izzuddin Ibn Abdus Salam, kata beliau, kita ini ada dua ruh. Bukan ada dua ruh tu maksudnya ruh pertama macam ni, ruh kedua dan macam ni. Tak, maksudnya ada dua pembahagian ruh yang diberikan dan disebutkan oleh beliau. Yang pertama, tadi tak ada suara. Baik, masa tak ada suara tadi saya cakap suara putih tu je. Jadi apa ni, tak ada point apa pun. Saya cuma bagi tahu suruh betulkan suara balik je. Saya pun duk parti kat tu, takut lagi cakap sampai setengah jam rupanya suara tak ada. Rugi ya. Rugi saya sama lah. Jenuh nak mengulang balik. Benda tak ada skrip ni payah. Benda ada skrip boleh ulang balik. Benda tak ada skrip ni yang susah ni. Baik. InsyaAllah. Jadi saya tak cakap apa pun tadi. Saya suruh buka balik suara aja. Baik, saya ulang balik lah. Bila saya sebut tadi, kata kita kena baca Bidayatul Hidayah. Kena tengok Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Kenapa? Kerana dalam Bidayatul Hidayah disusun daripada permulaan kita tidur dan kemudian bangun tidur sampailah tidur kembali. Dan tidur itu sendiri adalah akhul maut, saudara kepada kematian. Sebab tu orang yang tidur, dia boleh mimpi jumpa dengan orang yang mati. Boleh bertemu balik dengan orang-orang yang saudara dia, kekasih-kekasih dia yang telah pergi meninggalkan dia. Cuma dia boleh balik semula. Orang yang mati tadi sudah tidak boleh balik lagi. Karena itu kata Al-Imam Izzuddin Ibn Abdus Salam, Sultanul Ulama, kata beliau, ruh ini ada dua jenis. Yang pertama dipanggil ruhul hayah, ruh kehidupan. Yang ruh ini kalau dicabut, maka akan mati kita. Yang kedua dipanggil ruhul yaqzah. Ruhul yaqzah. Ini ruh yang menyebabkan orang tadi jadi intabih, jadi sentiasa sentiasa jaga maksudnya. Jadi ruh yang jaga inilah yang kita bertemu dengan orang mati ni. Yang waktu kita tidur, ruh tadi inilah yang bertemu dengan orang-orang yang telah meninggal dan kemudian dia boleh kembali semula masuk dan kembali semula ke dalam tubuh manusia tadi. Jadi kalau ruh ni keluar, tidak mati. Dia hanya mimpi. Tapi kalau ruh yang pertama iaitu ruhul hayah keluar, dia akan mati. Nampak? Jadi tidur tu sendiri peringatan kepada kita untuk kematian. Dan alam tidur ni adalah alam yang luar biasa. Sebagai misal ataupun sebagai tamsil kepada kita semua untuk melihat bahawa keagungan Allah Ta'ala itu tidak ada tepiannya. Itu orang yang kadang dia tidur, dia boleh masuk ke semua tempat dalam keadaan dia sendiri tak sedar. Sekejap dia duduk di Jepun, dia sampai pula ke Eropah.
sampai belakang rumah dia. Dalam masa tak sampai berapa minit. Dan kemudian alam roh ni juga, alam mimpi ni, sebagai apa ni, kalau kita tengok, waktu kita tidur, orang yang duduk sebelah kita, dilihat dia dalam keadaan yang sangat cemas, dan kita duduk sebelah dia pula, ada seorang lagi duduk sebelah dia pula dalam keadaan yang sangat gembira dan bahagia. Dan yang esok pagi, rupanya yang cemas dari mimpi harimau ligan, harimau lah, hantu dan sebagainya. Yang sebelah tadi bahagia pula, mimpi pergi jumpa dengan orang yang dia kasihi, ataupun masuk ke tempat yang dia suka. Ada yang mimpi masuk syurga pun ada, dan sebagainya. Maka kita katakan bahawa ini adalah misal yang paling wadih, yang paling jelas, yang paling hampir kepada faham kita bahawa azab di dalam kubur nanti begitulah. Kadang orang di sebelah dikenakan dengan ujian dan azab, tapi orang yang sebelah lagi tidak merasakan langsung dan tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Allah kepada orang yang di sebelahnya. Macam tu keadaannya. Kadang kita teruk, suami yang tidur sebelah kita, isteri kita yang tidur sebelah kita, dia mimpi bahagia pula, kita mimpi teruk. Esok pagi bangun cerita mimpi lain-lain. Kenapa? Kerana masing-masing. Jadi di sini pun dah ada pembahagian. Dan ada orang boleh jadi sakit dalam mimpi tersebut. Dia jadi rasa kesakitan tadi, dipukul jadi rasa sakitnya. Kalau kata berlaku perang dalam mimpi dia, dia sendiri rasa macam mana kegerunan dan kesakitan kalau kata dia sendiri kena tikam. Jadi bila bangun, rupanya mimpi. Tapi dalam alam kubur tidak macam tu. Tidaklah dalam alam mimpi lagi. Dia hakiki. Dia akan berlaku betul. Cuma, moga kita doa kepada Allah agar kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sentiasa bersedia dengan perkara tersebut. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena tu, kalau kita lihat, apa makna maut? Tadi kita bincang dulu, kenapa didahulukan maut? Kenapa dikemudiankan al-hayah? Baik, al-maut ni apa sebenarnya? Apa makna al-maut? Kata sebahagian ulama, al-maut maknanya adalah sifatun wujudiyah. Al-maut ni adalah sifat wujudiyah. Itu kalau kita tengok dalam tafsiran sebahagian para ulama tentang al-maut, apa yang ditafsirkan oleh al-Imam Syekh Muhammad Said Tantawi rahimahullahu taala, Syekh Muhammad Said Tantawi mengatakan bahawa al-maut maknanya sifatun wujudiyatun tudadu hayati. Tudadu al-hayata. Tamam. Jadi maksudnya adalah sifat wujudiyah, sifat yang ada. Karena tu maut ni adalah benda yang ada sebenarnya. Atau dalam hadis nanti disebut bahawa kematian nanti akan diciptakan semula dengan digambarkan ataupun dibentukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu bentuk. Di akhirat nanti maut akan datang dalam bentuk seekor kibas yang akan disembelih kematian tersebut di titian sirat dalam sebahagian hadis. Siapa yang akan menyembelih kematian tadi? Sebahagian kata para ulama, disembelih kematian tadi oleh Sayyidina Yahya alaihissalam. Nabi Allah Yahya akan menyembelih kematian. Sebahagian kata di atas titian sirat, dan satu lagi berlaku di dalam syurga Allah Ta'ala. Dan boleh jadi peristiwa tadi berulang. Kenapa dibuat simbol begitu? Dengan disembelih kematian. Menunjukkan bahawa kematian tidak akan ada lagi. Kematian telah mati. Maksudnya gitu. Kematian telah mati. Jadi bila ahli syurga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat kematian telah disembelih dan mati kematian tersebut, bermakna yang akan ada hanyalah kehidupan sahaja. Tentu kita di dunia ni penuh dengan pelbagai ujian, kesakitan dan sebagainya. Di akhirat nanti tidak akan ada perkara tersebut kalau dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Karena itu yang paling kita perlu tumpu dan perlu kita ambil berat adalah apa yang kita lakukan untuk akhirat kita. Itu saja. Saya ni hidup sebagai apa? Apa yang saya perlu lakukan untuk kehidupan saya di akhirat nanti. Itu yang pernah kita fikir. Karena dunia ni adalah mazra'atul akhirah. Tempat kita bercucuk tanam, mendapatkan pahalanya dan kebaikannya di akhirat kelak. Jadi siapa kita nak kena ikut?
kepada yang ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Siapa yang terbaik amalnya? Yang bila Allah Ta'ala sebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, nak diuji kepada kalian, ayyukum ahsanu amala, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaik pada amalnya adalah Sayyidina Rasul. Tak ada yang paling baik amalan melainkan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu al-maut kita sebutkan laisa adaman mahdha atau mutlaqa. Dia bukan semata-mata ketiadaan. Mati ini bukan makna dia tiada. Tapi maksudnya adamun nisbi, kata ulama. Adam nisbi maknanya apa dia? Iaitu tiadanya tadi pada bentuk nisbahnya sahaja. Di alam dunia saja kita sudah tidak ada pada waktu tersebut. Akhirnya kita hidup sekarang. Sebab tu orang yang wafat, yang meninggal, kita sedih. Kerana dia telah tiada di depan kita pada ketika tersebut. Tetapi hakikatnya dia pergi ke satu tempat yang dia akan hidup di tempat tersebut. Dia mati untuk dihidupkan. Itu maksudnya. Dia dimatikan daripada alam dunia. Kalau bahasanya para sufi, para ulama, wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, dia direhatkan daripada kesusahan dan keperitan dunia untuk pergi kepada akhirat yang lebih bahagia. Kalau dia di kalangan orang-orang yang bahagia. Sebab tu kesedihan tak boleh kita nak elakkan. Ya biasa. Kalau ibu kita meninggal, ayah kita meninggal, kasih kita meninggal, suami kita, isteri kita, anak-anak kita, keluarga kita, adik-beradik kita, maka kita akan sedih. Kesedihan tadi adalah perkara lumrah dan biasa bagi seorang manusia. Kalau tak sedih ni dia kayu, batu. Jadi apa ni, perasaan tadi datang kerana kesedihan dan juga kerana semua benda tadi yang berlaku. Ini adalah benda yang biasa dan kemudian tak dilarang oleh syarak. Cuma kena faham bahawa mereka bukan mati dengan makna mereka dihilangkan terus, ditiadakan terus, tapi sebaliknya mereka pergi untuk hidup di alam yang seterusnya dan nanti kita juga akan pergi ke sana. Dan bagaimana untuk kita bersama kembali dengan mereka kalau mereka min ahli sa'adah, orang-orang yang bahagia, maka kita perlu untuk melakukan amal soleh dan juga kebaikan di dunia ini bagi mendapatkan perkara tersebut. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak ini adalah orang-orang yang dana nafsahu. Orang yang sentiasa merendahkan dirinya, sentiasa memerhatikan apa amal yang dia lakukan, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal dia untuk kematian dia setelah dia mati nanti. Itu orang yang bijak. Bukan bijak pada segi syarak dan dipuji oleh Nabi SAW pada orang-orang yang mana mendapatkan keputusan peperiksaan dia yang paling cemerlang, flying color, dapat yang terbaik, dapat ini dan sebagainya. Tak, bukan itu sebagai mi'yar ataupun penanda arasnya. Tak, penanda arasnya bagaimana kamu menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk kamu mendapatkan habuan di akhirat kelak. Ini orang yang bijak. Ini orang yang benar-benar bijak yang dipuji oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu Nabi sebut dalam hadis, khiyarukum fil jahiliyah atau khairukum fil jahiliyati khairukum fil Islam idza faquhu. Yang terbaik pada kalian dalam jahiliyah, pada zaman jahiliyah dulu, kalau dia orang yang terbaik. Pada zaman jahiliyah dia adalah pemimpin besar, dia adalah orang-orang yang agung, dimuliakan. Khairukum fil Islam, juga orang yang baik dalam Islam, kalau dia masuk tak akan jatuh pun kedudukannya. Tapi idza faquhu, kalau dia belajar. Kalau dia orang-orang yang belajar dan juga terus menambahkan ilmu pengetahuannya. Sebab tu nak mendekatkan kita kepada Allah, nak mendekatkan kita kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk amal, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, tak akan boleh datang amal kalau tidak datang dengan ilmu. Itu bila mana kita baca ayat ni, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang terbaik pada amalnya, tak akan boleh orang tadi beramal kerana amal adalah samarah daripada ilmu. Maksudnya apa dia dalam ayat ni nak sebut kepada kita? Secara tidak langsung, bahawa kalau kamu ingin menjadi orang yang terbaik pada amal, kamu kena berilmu, kena belajar, kena mengaji. Baru boleh jadi ahsan wa amala.
Tak boleh kamu menjadi ahsan wa amala dalam keadaan kamu tidak belajar, nak beramal saja tapi tak belajar, tidak menuntut ilmu, tidak duduk dengan para ulama, tidak mengaji sungguh-sungguh dengan ilmu untuk kita membawa diri kita ke akhirat kelak, maka tak akan dapat. Ya. Ini ujiannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Disebutkan ayat ini pada natijahnya iaitu untuk diuji kita. Tapi sebelumnya untuk memahamkan kepada kita bahawa amal memerlukan kepada ilmu. Tidak boleh kita beramal kalau tidak ada ilmu. Tamam? Jadi ini adalah yang dimaksudkan dalam liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan di antara mazahir qudratihi subhanahu wa ta'ala, di antara mazahir ataupun perkara yang Allah Ta'ala tunjukkan tentang kudrahnya Allah Ta'ala yang maha agung ini, maka Allah Ta'ala tidak lemah dalam menciptakan segala sesuatu pun. Ya. Sebab itu disebut dalam ni, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah Ta'ala maha kuasa. Maka Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini dua perkara yang paling besar, ya, iaitu al-maut dengan al-hayah sebagai misal, contoh. Kerana kuasanya Allah Ta'ala maha agung, maha luar biasa. Itu disebut dalam ayat sebelum tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, cuma kalau baca ayat tersebut pada ayat yang pertama, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kulli syai'in qadir. Pada segala sesuatu Allah Ta'ala maha berkuasa ke atasnya. Nanti akan ada soalan kalau orang ni dia mengaji lebih sikit. Dia akan kata, kullu tadi ni maknanya semua ke tak? Maksud kulli syai'in qadir. Kalau termasuk dengan semua, semua tidak terkecuali. Jadi bagaimana pula dengan zatullah Ta'ala, dengan zat Allah Ta'ala sendiri? Adakah Allah Ta'ala berkuasa ke atas zat Allah Ta'ala sendiri? Faham tak faham soalan saya ni? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi adakah Allah Ta'ala berkuasa di atas zat Allah Ta'ala sendiri? Mustahil. Kerana itu masalah qudrah Allah Ta'ala kalau kita mengaji tauhid, ta'alluq ataupun tugasnya qudrah bukan pada perkara yang mustahil dan bukan pada perkara yang wajib. Maknanya mustahil tidak termasuk dalam bidang tugasnya kerja qudrah. Dan kalau yang wajibat, perkara yang wajib juga tidak termasuk dalam bidang kerjanya qudrah. Karena itu kalau kita atau orang tanya dekat kita, Allah Ta'ala ada kuasa. Ya. Okey, betul yang pertama. Jadi kalau Allah ada kuasa, boleh tak Allah Ta'ala buat anak? Ciptakan anak untuk Allah Ta'ala. Boleh tak? Allah ada kuasa kan? Allah boleh tak nak ciptakan anak? Kita nak jawab apa? Boleh ya. Nah, kalau kita jawab kan? Boleh ya. Kerana Allah Ta'ala ada kuasa. Cuma Allah Ta'ala tak mau buat. Betul tak ada yang jawab macam tu? Allah Ta'ala ada kuasa. Ya, betul. Memang Allah Ta'ala maha berkuasa. Betul, kalau dah ada kuasa, boleh tak Allah Ta'ala nak ciptakan anak? Dia kata boleh sebab tu termasuk dalam kuasa. Kemudian, cuma Allah Ta'ala tak mau buat. Tak. Salah. Salah jawapan tersebut. Kenapa salah? Kerana menciptakan anak ataupun ada anak tadi adalah perkara yang mustahil bagi Allah. Dan kita dah sebut bahawa qudrah tidak termasuk dalam ta'alluq ataupun tugas kerjanya pada perkara yang mustahil. Jadi mustahil. Allah Ta'ala boleh tak buat anak untuk ciptakan anak, ataupun boleh tak Allah Ta'ala ada anak? Mustahil. Dan itu bukan dengan ta'alluqnya qudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan bidang tugasnya qudrah Allah Ta'ala. Faham? Tak buat tu, maksud la yakhtur aslan. Maksudnya tak akan berlaku perkara tersebut. Kalau Allah Ta'ala ciptakan anak, maka tak jadi anak juga benda tu. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi makhluk lah, dah cipta. Jadi anak macam mana? Jadi ciptaan juga lah. Jadi kena perhati betul-betul. Dan kemudian wajibat. Qudrah Allah Ta'ala tidak ta'alluq dengan wajibat. Kalau qudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berta'alluq ataupun berkait dengan perkara yang wajibat, maka Allah Ta'ala boleh meniadakan zat Allah Ta'ala. Mustahil. Kalau tadi mustahil.
Karena itu wahuwa ala kulli syai'in qadir. Nah, pada setiap perkara tadi, yakni perkara yang mungkinat. Ini perkara yang mungkin Allah Ta'ala maha berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi kena faham elok ayat tu. Kena faham elok. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kulli syai'in maksudnya kullil mumkinat. Perkara yang mungkin Allah Ta'ala berkuasa ke atas segala sesuatu tersebut. Kerana perkara yang wajibat dan perkara yang mustahilat tidak termasuk dalam bidang tugasnya perkara tadi. Faham? Tidak termasuk dalam bidang tugas tadi. Jadi, kalau kita faham yang itu, maka dengan dua ayat ni saja akan menerbitkan tauhid dan juga akan menerbitkan rasa keagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dua ayat ni dulu sahaja mampu untuk menerbitkan perasaan untuk kita beramal dengan amalan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Kenapa disebutkan wa huwal azizul ghafur? Karena Allah Ta'ala maha berkuasa dan Allah Ta'ala maha pengampun. Karena ramai orang yang lalai. Dia tahu Allah Ta'ala maha berkuasa. Dan dia tahu bahawa Allah Ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan. Tapi masih lupa. Masih lalai, masih lagi dalam keadaan yang tidak mengingati dengan sebaiknya. Wa huwal aziz al-ghafur. Allah Ta'ala maha pengampun. Tapi kalau kata, sebab tu munasabah ayat yang disebut oleh Allah Ta'ala ini, jadi kalau kita tengok ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebut perlu diperhatikan dengan detail dan satu persatu. Kalau kita tengok allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul qahhar, contohnya. Allah Ta'ala maha agung dan juga maha berkuasa. Allah Ta'ala sebut wa huwal azizu al-ghafur. Allah Ta'ala, kalau kita bahasa Kedah ni, dia kata dikapuhkan sifat ataupun disekalikan sifat tadi. Yang pertama disebutkan sifat keagungan Allah, yang kedua disebutkan sifat kelembutan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai memberi motivasi kepada umat dan makhluknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita sentiasa iltija ila Allah, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan keadaan menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentu Allah Ta'ala sebut Al-Aziz. Mana Allah Al-Ghafur. Allah Maha Agung, Maha Kuasa, dan Allah juga Maha Pengampun di atas dosa-dosa yang kita lakukan. Dan moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, moga-moga dengan apa yang kita telah bincangkan pada majlis ini, dengan maksud yang panjang lebar yang kita sebutkan, kita akan menjadi orang-orang yang ahli amal. Sebab tu ada sebahagian ulama di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, seperti Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau mempelajari surah Al-Baqarah selama 18 tahun. Surah Al-Baqarah sahaja 18 tahun. Jadi apa maksud mempelajari yang mereka pelajar? Mereka pelajari dengan makna beramal. Maksudnya mereka tidak akan melangkaui satu ayat tersebut melainkan beramal dengan perkara tadi. Jadi, macam mana kita nak buat tu? Surah Al-Baqarah ada 200 lebih ayat, diamalkan selama 18 tahun. Dan baru berpindah kepada surah yang lain untuk mereka tafsirkan dan mereka pelajari. Jadi orang panggil apa? Yang tu antara ahwalnya para awliya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Juga Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu mempelajari surah Al-Baqarah hampir 16 ke 18 tahun. Untuk mempelajari surah tu saja. Jadi bukan bermakna mereka tidak ketahui ayat-ayat yang lain. Tidak. Ini semua dalam kepala mereka. Cuma maknanya diamalkan dengan betul pada ayat tersebut. Macam mana nak beramal dengan ayat Baqarah, Ustaz? Nak cerita macam mana ayat Baqarah. Sembelih lembu tu macam mana kita nak beramal dengan ayat sembelih lembu tu? Allah Ta'ala suruh disembelih lembu tu. Nak beramal macam mana nak sembelih lembu? Nak kena pergi cari lembu bersembelih waktu tu, baru kita kata, ni kita telah beramal dengan ayat yang bila mana Bani Israel suruh sembelih lembu. Nak beramal agar kita tidak meniru sikap mereka. Berhati-hati. Jaga sungguh-sungguh. Semua benda nak tanya. Bukan semua benda nak tanya.
semua benda nak menyusahkan diri. Bukan dilarang bertanya. Tak. Kita tak larang tanya. Tanya saja. Tak. Tapi jangan dengan niat inat ataupun dengan niat untuk tidak melaksanakan. Bani Israel dalam ayat tersebut menunjukkan sikap mereka untuk tidak mau amal. Jadi mereka bertanya bukan untuk beramal. Mereka bertanya untuk tidak beramal. Itu tujuannya. Maka jangan jadi macam tu. Kita bertanya untuk apa? Untuk kita beramal dengan perkara tersebut. Kita bertanya untuk kita nak lakukan perkara yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita buat suatu benda ni untuk apa? Untuk akhiratnya kita. Bani Israel, dah. Mereka buat tadi adalah untuk kehidupan mereka semata-mata di dunia. Itu yang mereka kalut dan mereka sibuk adalah kehidupan. Bak makan. Nabi Musa suruh masuk ke dalam negeri dengan keadaan yang tunduk dan rendahkan diri, mereka main-main. Kemudian kata mereka, kami dah tak larat nak makan manna wasalwa, kami nak makan pula kacang, nak makan bawang, nak makan. Maksudnya makanan daripada langit turun, komplain tak mau, nak makanan daripada bumi iaitu kacang, bawang dan sebagainya. Kenapa? Yang kerana mereka sibuk dengan perkara perut mereka. Itu saja mereka sibukkan dibandingkan dengan perkara akhirat mereka. Menyebabkan mereka tidak mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tamam? Kita bukan macam tu. Kita bukan macam tersebut. Kita bertanya untuk apa? Untuk amal. Kita lakukan kehidupan kita ni, kita duduk dalam dunia ni untuk apa? Untuk akhirat kita. Nahnu namutu linahya wa nahya linamut. Nahya linamut wa namutu linahya. Kita hidup untuk kita mati dan kita mati untuk kita hidup. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang dengan tafsiran ayat yang seterusnya insya-Allah taala. Insya-Allah. Baik, ada soalan yang nak ditanya? Ada soalan? Boleh baca soalan sendiri ke? Ada? Ada soalan sini. Soalan Ustaz, dalam alam kubur kita boleh dengar tak kalau roh sebelah kita diazab? Baik. Itu antara sebab ada sebahagian ulama mereka mengatakan bahawa sebahagian ulama dia mewasiatkan untuk mereka dikuburkan mereka di tempat yang berasingan daripada masyarakat awam. Kenapa? Bukan kerana sombong, tapi kerana bimbang. Dia diazab, didengar oleh orang lain untuk menjaga maruah dirinya. Ada sebahagian macam tu. Faham? Jadi maknanya apa dia? Difaham daripada situ bahawa kemungkinan untuk didengar oleh orang lain tu berlaku. Dan kerana di alam kubur ni begitu, dan ada juga yang disembunyikan, ada yang ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berlaku kepada dirinya, tidak disedari oleh orang yang berada di sebelahnya. Boleh jadi. Rahmat Allah Taala itu maha agung dan maha luas. Ada yang didengari dan ada yang tidak didengari. Karena itu yang mendengar apa yang dikenakan oleh orang-orang yang berada dalam kubur adalah makhluk yang bukan manusia dan jin, binatang dan sebagainya. Mereka akan mendengar apa yang dikenakan, dan sama ada sebelah dia dengar atau tidak, tergantung dengan takdir dan kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi soalan lain? Soalan kedua, adakah roh orang yang soleh dapat bertemu dengan roh Rasulullah, para sahabat dan ulama? Ya, boleh. Boleh bertemu. Tidak mustahil. Dan Al-Imam Suyuti ada mengarang tentang masalah tersebut.
Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu taala anhu ada mengarang tentang masalah itu. Dan kemudian masalah bertemu dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, para ulama, para aulia Allah taala ini adalah perkara yang mungkin berlaku. Tidak ada perkara yang mustahil tentang perkara tersebut. Jadi pembincangan tu panjang lagi sebenarnya, cuma saya sebutkan boleh berlaku. Silakan. Soalan ketiga, Ustaz, al-maut disembelih di tepian sirat dan di syurga. Apa maksudnya? Tidak disembelih di neraka ke? Disembelih di titian sirat dan disembelih dalam syurga sebagai isyarat bahawa kematian sudah tidak ada lagi. Maksudnya begitu. Baik, kenapa tidak dibuat dalam neraka? Ya, kerana neraka tadi sudah siksaan yang berat. Tak perlu lagi dibagi tahu kepada tidak ada lagi kematian dalam neraka, kerana mereka dah nampak dah di atas titian sirat. Selesai dah, maksudnya kematian dah tidak ada lagi. Dalam neraka tidak perlu lagi dibuat. Baik, kenapa di dalam syurga diulang ataupun dilakukan juga sembelihan di dalam neraka, di dalam syurga? Kerana syurga adalah tempat nikmat, dan nikmat kemungkinan boleh yazul, boleh hilang. Maka diberikan berita gembira kepada para ahli syurga bahawa mereka tidak akan mati lagi selama-lamanya dengan disembelih sekali lagi kematian dalam syurga. Ya, itu sebab. Neraka ni kalau kata duduk 1 minit pun dah neraka. Maksudnya dah ada seorang pun yang inginkan perkara tersebut. Tak perlu tunjukkan kematian disembelih pun dia dah mati dah. Aduh. Pada waktu. Sama. Sila. Lagi? Lagi, bagaimana untuk pastikan kita ni tidak hanya panjang angan-angan apabila mendengar tentang sifat pengampunnya Allah? Kena ada khauf. Sebab tu kita kalau nak terbang, burung tidak akan boleh terbang kalau tidak ada 2 sayap. Sayap harap dengan sayap khauf. Sayap harap dengan sayap khauf. Orang yang hanya ada sayap pengharapan semata-mata, itu dia akan kata, kita berharaplah dengan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Maha Pengampun, kaza. Akhirnya tidak juga melakukan, dan dia tetap melakukan perkara yang dilarang. Kerana al-khauf tidak ada. Kerana itu kata sebahagian para ulama dalam tariqah khalwatiyah, maka kata kalau kita dalam hal kehidupan perlu ada al-khauf, kata mana. Kena ada ketakutan. Takut ni perlu disentiasakan dan selalu disekalikan dalam kehidupan kita. Sentiasa takut. Takut amalan tidak diterima, takut mati dalam keadaan yang su'ul khatimah, takut ini, takut sini. Kena ada takut. Tapi ketika nak mati, kena ada al-raja, kena ada pengharapan. Iaitu saya berharap sungguh-sungguh Allah Ta'ala ampunkan saya. Dan saya berbaik sangka bahawa Allah Ta'ala akan masukkan saya ke dalam syurga. Itu disebut dalam hadis, ana inda dhanni abdi bi. Saya ini adalah, kata Allah Ta'ala, aku ini dengan apa yang disangkakan oleh hamba-Ku kepadaku. Jadi kalau kita sangka yang baik kepada Allah, insya-Allah Allah Ta'ala akan beri yang terbaik kepada kita. Pengharapan yang dicela adalah pengharapan yang menyebabkan dia tetap melakukan sesuatu yang tidak baik. Ini pengharapan yang dicela. Dia berharap Allah Ta'ala ampunkan dia. Dia berharap Allah Ta'ala masukkan dalam syurga. Tapi dia tidak pernah beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini buruk adab dengan Allah. Sebab tu kena ada 2. Macam mana nak mengelakkan sangat kita daripada hanya berharap sahaja tapi tidak melakukan kebaikan? Kena ada khauf. Jadi kena ada 2 sayap, barulah kita akan terbang dengan sepatutnya. Sila. Seterusnya, Assalamualaikum Tuan Guru, nak tanya, adakah betulkah amalan seperti bacaan surah Al-Mulk, Al-Waqiah perlu diijazah oleh Tuan Guru agar ada pertalian sanad amalan? Baik, masalah beramal dengan ayat tersebut satu, masalah ijazah satu sudut yang lain.
Nah, Al-Quran ini telah mutawatir. Maksudnya telah bersambung dia punya bacaan tadi dan sanadnya tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang kita dapat daripada satu generasi ke generasi ianya adalah mutawatir. Maksudnya tidak akan berlaku penipuan dengan perkara tersebut. Itu satu sudut. Satu sudut lagi adalah sambungan amal. Sambungan amal untuk barakah. Bukan untuk menentukan keabsahan dan juga kesahihan apa yang kita baca tadi. Tidak. Karena yang ditulis tadi, yang telah ada dalam Al-Quran tadi, itu dah memang sahih. Cuma sekarang ni untuk menyambung amal sahaja. Yang ini satu sudut yang lain. Sambungan amal ini untuk apa? Untuk barakah. Dan dia ada talian. Sambungan. Untuk keluarkan, orang panggil apa? Jadikan istiqamah. Dan ada panduan serta ada bimbingan daripada guru. Itu sebabnya. Maka kalau orang tadi dah beramal setiap hari tanpa ada sanad daripada guru sekalipun yang dia baca Al-Quranul Karim, dia telah bersambung rapat. Cuma kalau kata dia ambil dengan guru, maksudnya guru pula bagi tahu kepada dia, ataupun dia ambil terus dengan guru tadi bagi tahu daripada mana? Daripada hadis Nabi SAW. Dan guru tadi ambil daripada mana pula? Daripada gurunya. Sambung sampai kepada Sayyidina Rasul SAW. Maka dia akan jadi lebih teratur dengan amalan yang dia lakukan tadi. Faham? Sebab tu amalan-amalan ni kenapa Nabi tentukan pada waktu tertentu? Al-Mulk dibaca pada waktu malam sebelum tidur. Waqiah dibaca pada, contohnya disusun oleh sebagian ulama pada waktu siang, pagi. Kerana tafaul dengan rezeki yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi susunan waktu tadi ni sama ada disebut dalam hadis ataupun disusun oleh guru yang memberikan ijazah kepada muridnya tersebut, itu hanya untuk sambungan barakah. Jadi kalau kata dia lakukan tanpa ada sambungan tersebut pun tidak ada masalah, cuma mendapat daripada guru tadi itu adalah tambahan kebaikan. Itu maksud tambahan kebaikan. Jadi maksud tambahan kebaikan yang tadi baik, yang ini pun baik. Cuma ditambah kebaikan tersebut. Silakan. Ada lagi, Syekh? Ya. Maaf, Syekh, sebahagian terjemahan ayat nombor 2 yang akhir tu diterjemah dengan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mohon sikit pencerahan dengan perkataan segala sesuatu dan bukan Allah Maha Pengampun. Yang mana tu? Ayat yang pertama kah? Ayat yang kedua. Diterjemahkan Dengan akhir ayat nombor 2, diterjemah dengan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mohon sikit pencerahan dengan perkataan segala sesuatu dan bukan Allah Maha Pengampun. Wallahu a'lam. Tu terjemahan mana yang diambil tadi? Al-Ghafur, jelas makna dia iaitu Maha Pengampun. Al-Ghafur maknanya Maha Pengampun. Kalau ayat yang kedua. Wa huwa al-azizul ghafur, ini Allah Maha berkuasa, al-aziz, dan al-ghafur maknanya Maha Pengampun. Itu. Seterusnya, adakah jin juga melalui macam manusia di padang mahsyar, neraka dan syurga? Ya. Sama. Ana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pun sama juga, mereka juga liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sama. Ada lagi, Syekh? Ustaz, orang yang mimpi Rasulullah SAW insya-Allah masuk syurga ya Ustaz. Macam mana kalau lepas dia mimpi tu dia buat dosa? Adakah kelebihan yang diberi mimpi Rasulullah SAW itu ditarik balik dari dia walaupun dia tak dengar tak? Oh, saya ulang. Orang yang mimpi Rasulullah SAW insya-Allah masuk syurga ya Ustaz. Macam mana kalau lepas dia mimpi tu dia buat dosa?
adakah kelebihan yang diberi mimpi Rasulullah SAW itu ditarik balik dari dia walaupun dia bertaubat? Baik, mimpi bertemu dengan Rasulullah tidak menjadi syarat untuk masuk syurga. Itu hanya alamat sahaja. Ha? Seorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW itu hanya alamat kebaikan kepadanya sahaja. Bukan sebagai tanda bahawa dia ahli syurga Allah Ta'ala. Jadi kena betulkan. Dan mimpi tersebut sebagai bisyarah, berita gembira kepadanya untuk dia terus melakukan kebaikan. Masalah dosa yang berlaku setelah itu, ya kullu bani Adam qatta' wa khairul qatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam ni melakukan kesilapan. Dan yang terbaik di kalangan mereka adalah yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan bila kita mimpi saja kita kata kita dah lain daripada orang lain. Kita dah ahli syurga, orang lain tak jadi ahli syurga lagi. Itu kesilapan besar dan itu adalah sifat ahli neraka sebenarnya. Faham? Jadi orang yang mimpi itu sebagai alamat sahaja. Bisyarah, berita gembira untuk dia terus melakukan kebaikan. Dan sebaiknya bagi dia adalah untuk menyembunyikan. Tidak menceritakan kepada orang. Karena likulli ni'matin hasud. Setiap nikmat ada penghasadnya. Dan orang dia lebih kenal diri dia siapa. Kadang diberikan nikmat tadi adalah untuk kita terus melakukan kebaikan, mengikuti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya. Jadi kalau dapat anugerah tersebut, syukur kepada Allah Ta'ala dan terus lakukan kebaikan. Dan kalau kata dia melakukan keburukan setelah itu, cepat dia bertaubat kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala akan jadikan kita semua di kalangan orang yang dikasihi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus. Lagi? Ada yang bertanya, Syekh, kitab tafsir Al-Mulk apa yang Tuan Guru guna untuk ummah? Saya ni gabung banyak. Saya ambil daripada sebahagian guru yang saya dengar, yang saya baca daripada kitab Syekh Muhammad Said Tantawi, saya baca daripada tafsir Al-Imam Nabulsi, yang saya buka daripada tafsir Al-Qurtubi, yang saya buka daripada tafsir Al-Imam Al-Baghawi, yang saya buka daripada tafsir Al-Imam Al-Tabari, yang saya buka daripada tafsir Al-Jalalain, dan banyak tafsir. Kemudian 1 jam pertemuan ni, ya nak tengok semua gabungan tadi. Ada yang terkeluar, ada yang tak terkeluar. Kerana saya tak tulis. Ada yang terkeluar waktu tu, ada yang tak terkeluar waktu tu. Macam tu je. Awak nak baca ke yang saya baca semua tu? Sila. Ada yang ini komen daripada Kak Farida. Mikrofon dia down, dia tak boleh cakap. Dia kata yang soalan tentang segala sesuatu tu mungkin hujung ayat 1. Ya. Kalau tentang ayat tu, saya sebut tadi lah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, adakah makna di situ Allah Ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu? Iaitu difaham dengan tafsiran ataupun dengan terjemahan literal. Sebab itu perlu kepada tafsir. Sebab kalau orang yang dia membaca dengan lebih mendalam, hatta kalau dia baca terjemahan literal tadi, dia akan kata, kalau begitu, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa ke atas dirinya sendiri? Jadi maksudnya Allah Ta'ala boleh meniadakan zat Allah Ta'ala. Kerana huwa ala kulli syai'in qadir. Berkuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah Ta'ala boleh mengadakan perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil Allah Ta'ala boleh adakan. Tak. Lepas tu yang ni perlu kepada pengajian tauhid. Perlu kepada pengajian ilmu usuluddin. Dalam bab sifat qudrah. Dia ada satu bab dalam pengajian tauhid dia panggil ta'alluq sifat dia panggil. Ataupun bidang tugasnya bagi sifat. Jadi akan dibincangkan dalam tu. Apa bidang tugasnya bagi sifat al-qudrah? Apa bidang tugasnya bagi sifat al-iradah? Qudrah maksudnya untuk ijad, menjadikan sesuatu. Dan apa yang dijadikan? Yang dijadikan perkara yang mungkin. Bukan perkara yang mustahil, bukan perkara yang wajib. Tapi kena beza dulu apa dia mungkin. Apa dia
al-wajibat, apa dia yang mustahilat, apa maksud bagi setiap perkataan tersebut. Li kulli fannin mustalahatuh. Setiap bidang dia ada mustalahnya yang perlu untuk kita pelajari dan kita ketahui. Kalau tidak, jadi kita jadi silap. Allah Ta'ala ada kuasa. Maknanya dengan kuasanya Allah Ta'ala boleh buat anak lah. Ya, boleh buat anak tapi Allah Ta'ala tak mau buat. Tahu dah, nampak sangat tak betul. Apa cakap macam tu? Tak termasuk langsung dalam bidang tugasnya kuasa Allah Ta'ala. Buat anak tu ataupun menjadikan anak ataupun kalau menjadikan, tak jadi anak dah waktu tu. Jadi makhluk. Jadi apa ni, penting untuk kita ketahui perkara tersebut. Sebab tu ilmu tauhid ni adalah, ilmu tafsir ni, dia panggil khulasah ulum, dia panggil. Ilmu yang terakhir. Karena dia menggabungkan semua ilmu yang dipelajari sebelumnya. Sebab tu kalau kita mengaji, dia ada martabat ilmu ni, dia ada ilmu yang dipanggil sebagai ilmu maqasid dan ada dipanggil ilmu yang wasail. Wasilah untuk kita sampai. Antara ilmu maqasid apa dia? Ilmu hadis, ilmu tafsir. Ini ilmu maqasid dia. Ini maqasid ulum. Ilmu yang menjadi tujuan. Jadi nak sampai kepada ilmu tu, kena ada ilmu wasail, wasilah kena ada. Apa dia? Kena ada ilmu lughah, bahasa Arab. Kena ada ilmu mantiq. Kena ada ilmu usul fiqh. Kena ada ilmu apa ni, balaghah. Yang ada 3 bahagian pula balaghah, badi', bayan dan ma'ani. Kemudian kena ada ilmu saraf, bahasa Arab. Kemudian kena ada ilmu fiqh. Kena ada ilmu tauhid. Ada berapa dah? 7-8 bidang ilmu dah. Yang tu perlu dipelajari untuk sebelum sampai kepada maqasid yang lain. Iaitu ilmu tafsir. Jadi tak boleh pergi buka tafsir tu dalam keadaan lughahnya lemah. Tak boleh buka tafsir tu kalau mantiknya sendiri berterabak. Ilmu akalnya sendiri berterabak. Tak boleh dia buka tu kalau kata ilmu tauhidnya pun lemah. Tak boleh. Sebab tu ilmu tafsir ni ilmu yang syai' azim, yang besar. Kerana dia adalah khulasah. Kerana ni bukan kalamul bashar. Ni kalamullah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalam manusia pun kita nak kena baca, nak kena perhati elok, ni kalamullah. Kalam Allah Ta'ala tidak ada padanya tanaqud. Tidak akan ada berlaku padanya pertembungan, pertentangan. Dan setiap kalamullah Ta'ala tadi ni dicatat dengan huruf. Dibahaskan dengan hurufnya, bukan dengan kalimah. Itu Nabi sebut sendiri kata apa? La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Maksudnya setiap tadi adalah huruf. Setiap tadi adalah punya pahalanya dan juga ada maksudnya yang luar biasa, yang tak akan mampu dihuraikan dan tak akan selesai dihuraikan. Tak akan selesai. Sayyidi Syekh Mustafa Al-Bakri mentafsirkan ba saja pada Bismillahirrahmanirrahim. Ba saja. Sebelum baca Fatihah. Ba tu saja, bukan ba, titik ba tu. 1000 majlis. Titik ba bukan ba. Titik ba. Tu tak ba lagi. Baru titik. Titik pertama tu, nuqtatul ba. Bukan nuqtah bawah tu. Nuqtah mula letak ba tu. Kita kalau nak tulis khat ba, kita tulis macam mana? Kita tulis titik dulu kan, baru tertarik dia pada perumah dia. Tak, kita letak pen kita hak mula-mula tu. Tarik titik. Tu, pen mula-mula tu. Khalam hak mula-mula letak nuqtah tu. Yang tu dibincang. Nuqtah tu apa makna? 1000 majlis. Kata Maulana Syekh Yusri Allah. Syekh Yusri sebut kat kami dalam majlis. Tu di Masjid Al-Azhar majlis tu. Dulu. Zaman berapa ratus tahun yang lalu. 1000 majlis hanya bincang titik huruf ba. Macam mana dengan ba tu? Berhenti majlis lepas tu 3 tahun. 3 tahun bincang titik je. Nak beritahu kata tak selesai ilmunya Allah Ta'ala, tak akan selesai. Ni hak kira kita duk bincang ni. Ni kira tak ada apa dibandingkan dengan apa yang dibincang oleh para masyayikh dulu. Tak ada apa. Sebab tu kalamullah Ta'ala, Quran ni tak akan selesai. Tafsir tak akan selesai. Tak akan selesai. Tak akan ada apa ni penghujungnya. Kerana ni kalamullah. Dan ni kalamullah al-malfuz, al-maqru'. Yang makruh yang kita baca ni. Yang diturunkan oleh Allah kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak kira apa ni, yang ini yang kita nampak depan mata kita. 30 juzuk tu.
Itu kata ajib. Tak boleh kita nak buat perkara tadi dengan ringan-ringan. Itu saya rasa pelik kalau kata orang yang tak pernah belajar. Mengaji bahasa Arab pula, bahasa Arab komunikasi saja. Man anta? Ila aina anta? Dah sembang tu ya. Ila suq. Ke pasar. Lepas tu, mada tashtari? Dia ulang kat tu, dia bincang itu, lepas tu terus nak baca tafsir. Haji. Pergi kelas bahasa Arab, tu pun bahasa Arab menyembang. Bahasa Arab menyembang ni, pergi duduk di Mesir 3 bulan, insya-Allah boleh menyembang. Pergi ke kedai-kedai Arab tu, sembang dengan dia, tengok. Ayam cakap dengan itik. Lama-lama boleh bercakap. Pergi duduk di negara-negara Arab, duduk 3-4 bulan, insya-Allah. Kalau kita tak duduk dengan orang Melayu langsung, duduk dengan Arab saja. Memang cakap Arab, insya-Allah. Tapi boleh baca Quran. Berlambak orang Arab tak erti baca Quran. Berlambak orang Arab tak erti tafsir Quran. Tafsir ilmu lain, syai' akhar. Ini benda yang lain daripada apa yang kita bincangkan. Tak mesti jumpa Arab saja terus Arab ni mesti boleh tafsir Quran. Berlambak tu Arab kita tengok tu, kalau kata pi apa ni ke wet world ke apa semua kali, orang berlambak, Pak Arab pun berlambak juga, surat pendek atas pada kita ni. Kau bagi Quran nak suruh dia baca. Boleh kan dia Arab. Cakap Arab, beranak-beranak cakap Arab. Tak, ilmu Quran ni ilmu yang lain. Tafsir. Tu Quran, ilmu Quran pula macam-macam ilmu. Tafsir ada, tajwid ada. Jadi bukan hanya satu bidang saja. Berbagai bidang. Baik. InsyaAllah. Nanti kita sambung soalan yang seterusnya tu nanti pertemuan akan datang, insya-Allah. Okey. Banyak lagi Syekh. Macam mana? Banyak lagi. Itulah. Yang soalan yang seterusnya tu nanti minta tolong simpan. Nanti ditanya dalam pertemuan akan datang, insya-Allah. Insya-Allah. Saya minta ampun, minta maaf kalau ada kesilapan dan kekurangan dalam penyampaian kita pada hari ini. InsyaAllah ataupun minggu sekali lagi kita akan sambung pada ayat yang ketiga dan seterusnya, insya-Allah. Setakat itu dulu, moga-moga dapat manfaat, dapat kita memahami 2 ayat yang pertama dengan revision balik, ulang balik. Moga-moga dapat kita faham dan kita dapat beramal dengan perkara ini dengan baik, insya-Allah taala. Baik, setakat itu dulu. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Banyak. Jazakumullah Ustaz. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Farida. Terima kasih.